أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Maksudnya, dan kenangkanlah, ingatlah ketika kamu wahai Bani Israel berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang dengan mata kepala kami. Maka kerana itu kamu disambut petir dan kamu semua melihatnya. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati atau pengsan dari sambaran petir itu supaya kamu bersyukur. Dan kami telah menaungi kamu dengan awan dari panas matahari di padang pasir. Dan kami turunkan pada kamu man dan salwa. Serta kami berfirman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu. Dan tidaklah mereka menyanyiai kami sebab kupurkan nikmat itu, tetapi sebenarnya mereka telah menyanyiai, menzalimi diri mereka sendiri. Ayat ini masih lagi ditujukan kepada kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi yang lama berkampung di Madinah, yang bertahaluk dengan Nabi SAW. Dia benarkan mereka menjadi rakyat di Madinah. Dia benarkan mereka menganut agama mereka, beramal dengan ajaran agama mereka. Allah Ta'ala menunjukkan ada persamaan antara agama Quran dan agama Taurat. Dua-dua adalah Islam. Islam, Quran Islam, Taurat Islam. Supaya Bani Israel menyedari betapa wajibnya mereka beriman kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mendedahkan kisah kaum Bani Israel yang terdahulu yang dibaca bila mereka menyembah lembu, menyembah patung. Kemudian mereka dihukum oleh Allah Ta'ala supaya membunuh di antara satu sama lain. Hukuman yang sangat keras kerana mereka tidak syukur bernikmat Allah yang menyelamatkan mereka daripada buruan Fir'aun. Dengan mukjizat ditenggelamkan Fir'aun, bukan dengan berperang. Fir'aun dan bala tenteranya yang besar ditenggelamkan oleh laut dengan mukjizat yang diberi kepada Nabi Musa AS, bukan dengan berperang sebagaimana umat Muhammad SAW menghadapi musuh-musuh mereka. Sepatutnya mereka bersyukur pada Allah, tapi mereka tak bersyukur pada Allah. Lepas tu sembah lembu, patung. Allah Ta'ala hukum mereka supaya membunuh di antara satu sama lain. Tikam sama sendiri. Hukuman yang keras. Nabi Musa yang balik daripada Tur Saina bersama dengan pilihan Bani Israel 70 orang yang bermunajat kepada Allah. Nabi Musa menerima kitab Taurat, menunjukkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib mereka beriman. Taurat adalah firman Allah, kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa mendengar kata-kata Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala bercakap dengan Allah secara langsung, bukan melalui malaikat Jibril. Ini kelebihan Nabi Musa alaihissalam yang diberi lebih bernabi-nabi yang lain, kecuali Nabi Muhammad SAW yang bercakap dengan Allah pada malam Isra' dan Mi'raj.
Musa bercakap, mendengar Allah Ta'ala bercakap dengan kalam yang tidak sama dengan makhluk. Nabi Musa mendengarnya kalam Allah itu. Allah Ta'ala buka hijab dan Allah Ta'ala beri kitab Taurat. Loh ditulis pada loh, papan batu. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Ingatlah wahai Bani Israel, apabila kamu berkata, wahai Musa, kami tidak beriman kepadamu malaikat kami dapat melihat Allah dengan terang. Minta nak tengok Allah Ta'ala dengan mata, nak kelih Allah Ta'ala dengan mata. Ini jahat adab Bani Israel. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Sedangkan di atas dunia ni, dengan raja-raja, dengan pembesar-pembesar, nak temu ada peraturan-peraturan dia, ada cara dia, bukan peranggok begitu. Itu di antara sesama manusia. Allah Ta'ala lebih. Kelebihan Allah Ta'ala tak sama dengan makhluknya. Tak boleh nak tengok begitu saja. Allah Ta'ala ni la turikul absar wa huwa yurikul absar wa huwa al-latiful khabir. Allah Ta'ala tidak boleh didapati oleh pandangan mata gaib, kita tak nampak. Wa huwa yurikul absar, Allah Ta'ala nampak kita. Kita tak nampak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nampak kita. Wa huwa al-latiful khabir, Allah Ta'ala maha halus lagi maha mengetahui urusan kita. Orang Yahudi adalah manusia yang bertuhan pada kebendaan. Tomok harta, tomok ke benda. Tuhan pun nak jadi macam benda juga, nampak cukup. Ini perangai manusia yang bersifat kebendaan. Allah Ta'ala telah sebut wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu sendiri adakah kamu tidak melihat? Kamu tak melihat diri kamu sendiri? Diri kamu sendiri mu tak tengok pada kejayaan diri kamu sendiri. Kamu ada jasad dan kamu ada roh. Jasad kamu tak boleh tahu. Bagaimana mata kamu dapat melihat, telinga kamu dapat mendengar. Sekadar cukup tanda mata boleh melihat, telinga boleh mendengar. Kajian-kajian yang terbatas, sehingga pakar-pakar mata mengatakan orang yang tak terkira banyaknya. Yang kasar boleh dikira, yang halus tak boleh dikira. Banyak orang dalam tubuh kita ni kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pakar-pakar perubatan, pakar-pakar kejadian manusia tak tahu nak mengetahui tentang jasad manusia sepenuhnya. Sehingga hari ini masih ada penyakit-penyakit yang tak diketahui obatnya, yang tak ada obatnya kerana tak tahu punca saraf mana. Ini kejadian Allah yang sangat halus pada diri manusia. Roh, apalagi roh. Manusia boleh berdoa ada roh. Ada roh, roh tak nampak tu. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kamu wahai Muhammad berkenaan dengan roh. Katalah roh itu urusan Tuhan aku. Tidak diberi kepada kamu ilmu mereka sedikit saja. Ilmu yang Tuhan beri pada kamu wahai manusia sedikit saja. Dengan ilmu yang sedikit tu kamu dah cakap nak kaji dah. Tak cukup umur nak kaji. Dengan ilmu yang sedikit yang ada pada kamu, tak cukup umur kamu nak kaji. Bermula daripada sekolah rendah, sekolah menengah, sampai universiti, master, PhD, berapa PhD lagi, tak habis ilmu itu. Qalil, sedikit daripada ilmu. Ilmu yang Tuhan beri tiap-tiap satu tu sedikit saja, tak cukup umur kamu. Bagaimana pun nak tanya tentang Tuhan, nak tanya tentang Allah Ta'ala, kamu cukup percaya pada Allah Ta'ala. Di sana kejadian-kejadian Allah yang diberi dalil. Dalilnya ada, kita tak nampak. Elektrik, kita nampak elektrik, dalil dia ada. Kipas berpusing, cahaya. Tapi tenaga elektrik itu ada. Hakikat tak tahu sepenuhnya. Elektrik, tenaga cahaya, tenaga ini, tenaga macam-macam. Angin, sumber air, ada benda yang kasar, benda yang halus.
Tetapi bila manusia meninggalkan petunjuk Allah, menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan dia. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Adakah rahmat engkau tak tengok manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan dia, maka bertuhankan diri dia sendiri, tak bertuhankan Allah SWT. Bila cari tak siapa, rasa dia cerdik sangat, bijak sangat, pakai diri dia sendiri. Termasuk orang Islam pun, dia alim, dia ada ilmu, lepas tu dia berasa dia pandai, dia cerdik, jadi syaitan, jadi iblis, jaga-jaga. Dan sebab itulah kita disuruh ihdinas siratal mustaqim, minta Tuhan tunjuk kita tiap-tiap rakaat sembahyang, kena minta walau alim bijak macam mana sekalipun. Jangan ilmu kita sedikit sahaja, mesti kita dengar orang tu orang yang tahu, jangan orang yang tak tahu. Zaman sekarang zaman internet, banyak orang belajar dengan internet, dia kena ada cikgu siapa dia dalam internet. Tulis dalam internet tu dia kena ada orang, tak kenal betul ke, lawak ke, tak tahu. Ini dah lagi berat, menjadi fitnah dan bencana yang besar. Mengaji dengan guru yang tak tahu, maklumat yang tak tahu di mana sumbernya, menyebabkan jadi sesat, jadi punah, jadi rosak. Dengan sebab itu kena belajar secara asanid, secara riwayah dan dirayah. Riwayah ialah mengikut riwayat-riwayat satu demi satu, macam Bukhari, Muslim, Ibnu Katsir, Asy-Syaukani, macam-macam nama ulama dia mengaji secara riwayat, satu ulama sampai ke Nabi daripada Jibril, sampai begitu. Dan dirayah secara memahami. Itu halusnya ilmu Islam. Bani Israel minta nak tengok Tuhan, Nabi Musa pun minta nak tengok Tuhan. Qala rabbi arini anzur ilaik, qala lam tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Suratul A'raf mengisahkan Nabi Musa dengan pemimpin Bani Israel pilihan bermunajat dengan Allah Ta'ala di Gunung Tur Saina. Dekat Gunung Tur Saina, Nabi Musa diselaputi oleh awan. Allah Ta'ala jadikan hijab, lindung. Kemudian Allah Ta'ala berkata dengan Musa. Bila Musa mendengar kata-kata Allah Ta'ala, Nabi Musa kata, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhan, tunjukkan kepada aku nak tengokmu. Nabi Musa minta, tunjukkan aku nak tengokmu. Qala lam tarani, Tuhan kata mu tak boleh tengok aku, mu tidak boleh tengok aku, walakin nuzur ilal jabari, mu tengok pada gunung, mu tengok pada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, jika sekiranya gunung tu dapat menetap di tempat dia, mu boleh tengok aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iq. Manakala terjelma nur cahaya, bukan Tuhan lagi, cahaya hijab di antara Tuhan dengan Musa alaihi salam. Nur cahaya ja'alahu dakka, gunung Tur Saina sama rata dengan tanah, hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa tersembab, pengsan dari Musa. Kerana kehebatan nur itu, macam mana mula kita tengok. Bila Nabi Musa seluruh ada pengsan, Nabi Musa terus bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wahai Tuhan, aku bertaubat, tak mau minta dah dia macam ni. Tetapi Allah Ta'ala menjanjikan, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam surga nanti, dalam surga pada hari kiamat, muka-muka mereka berseri, mereka boleh melihat Tuhan mereka dengan nyata dan terang. Mengapa tak boleh atas dunia ni? Mengapa? Kerana kita kena sedar, dalam jasad kita ada apa? Ada tahi, jasad kita ada air kecing. Itu benda-benda yang zahir, najis. Ada tahi, ada air kecing, ada benda-benda yang najis. Dan hati pula ada mari macam-macam perasaan.
macam-macam perasaan dalam hati kita, bukan molek belaka. Tengah sembahyang mengada Allah Ta'ala, ingat sana ingat sini ingat sana, mari riak, mari ni terpaksa kena berlawan. Tiap-tiap manusia ada sifat ini, kena berlawan. Sifat-sifat yang buruk masih ada dalam hati dia, dalam roh dia di atas dunia ini, termasuk dalam jasad dia, dengan makanan yang dia makan. Makanan dari mana? Ada yang halal, ada yang syubhah, ada macam-macam. Yang halu-halu tak tahu. Tuhan tak suruh kita tanya dengan halu-halu. Tuhan tak suruh kita tanya bila beli beras. Tuhan tak suruh tanya beras ni daripada mana? Daripada mana beras ni? Baju apa? Tai babi ke tai apa? Tuhan tak suruh tanya begitu. Tuhan halalkan. Kita beli barang kedai, tak wajib kita tanya mau beli mana barang ni, beli mana, orang ni ambil mana. Tuhan tak suruh kita usul sampai begitu. Tetapi barang ini ada benda-benda yang lemah, benda yang syubhat, yang di luar pengetahuan di luar pengetahuan kita, dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang maha besar, yang maha suci daripada segala sifat kekurangan. Tidak boleh diri manusia yang penuh dengan benda-benda yang ada dalam jasad dia, sifat yang ada pada diri dia, dan kelemahan ini nak berdepan kesucian dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena faham. Allah Ta'ala maha besar, maha agung, maha suci. Kita ni maha kotor, maha macam-macam ada berlaku dalam diri kita. Tak boleh. Maka cukup dengan kita merendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Dengan rasa lemah di hadapan Allah Ta'ala, tak mampu nak tengok Allah Ta'ala di atas dunia. Ini kena sedar, kena faham. Kebesaran Allah Ta'ala tak dapat ditangguh oleh makhluk yang ada di alam dunia ini. Disebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala meletakkan hijab di antara dia dengan hamba-hamba dia. Kalau dibuang hijab itu, maka semua makhluk yang dilihat oleh Allah Ta'ala menjadi abu semua, hancur. Ini kebesaran Allah Ta'ala. Lain dengan alam akhirat. Alam akhirat Tuhan bangkitkan kita semua dengan jasad mereka yang beriman masuk syurga, yang bersih. Makan anak syurga tak ada berok, tak ada kecil lagi. Yang syurga tak ada berok, tak ada kecil. Tuhan jadikan peluh keluar bauan yang harum, hilang segala kekotoran. Ini dalam syurga. Jasadnya lain, bukan jasad yang ada pada hari ini. Maka layak untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila Nabi Bani Israel minta nak tengok Tuhan, maka mereka disambar oleh peti. Dia sambar peti. Allah Ta'ala mengatakan mereka disambar peti dalam keadaan mereka lihat yang kediang tengok yang baru bergelempangan. Adakah pengsan, adakah mati? Ada ulama mengatakan mati dihidupkan semula. Ada ulama mengatakan pengsan macam mati, selok kita orang kata. Tapi Quran menyebut mati. Kita baca Quran, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kamu selepas kamu mati. Tuhan kata, kamu mati di sama peti, kami hidupkan kamu semula. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Ini untuk disaksikan kepada mereka Allah Ta'ala boleh menghidupkan orang yang mati. Allah Ta'ala boleh mematikan dan boleh menghidupkan semula. Ditunjuk pada mereka kalau mereka mati. Kalau pengsan pun Allah Ta'ala boleh sedarkan balik. Kita pakai Quran tu, mati itu lebih baik. Nabi Musa alaihi salam, wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa tersungkur bila melihat gunung saya nak hancur lebur. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Nabi Musa dalam peristiwa dia pengsan itu, wahai Tuhanku maha suci engkau, wahai Tuhan, aku bertobat kepadamu dan aku menjadi orang-orang yang awal beriman, wahai Tuhan. Orang yang awal beriman, yang percaya kepadamu. Itu kisah Bani Israel. Tuhan sebut kisah yang lain. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa.
dan kami payungkan kamu dengan awan. Kami turunkan pada kamu al-manna was-salwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makalah kamu daripada yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Wa ma zalamuna, dan kami tidak menzalimi kamu. Walakin kanu, dan kamu tidak boleh menzalimi kami. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Mereka tidak boleh menzalimi kami, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Disebut, dia potong cerita ni, cerita panjang dalam surah yang lain. Bila Allah Ta'ala mewajibkan mereka berjihad untuk pergi ke Palestin supaya berperang dengan kaum Jabbarin. Palestin negeri Ibrahim alaihissalam yang membukanya. Dilahirkan Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, Ismail bin Ibrahim, negeri Palestin. Allah Ta'ala suruh Musa memimpin Bani Israel untuk membebaskan Palestin dari kaum Jabbarin, kaum yang terkenal dengan tubuh mereka besar. Allah Ta'ala nak uji mereka. Tubuh kaum ini besar, mereka gagah dan jahat, kasar. Mereka mesti serang kaum ini untuk bebaskan Palestin. Tiba-tiba mereka tak mau pergi. Suruh Nabi Musa pergi dengan Nabi Harun, dengan Tuhan. Tak mau berjihad. Lalu Allah Ta'ala sesakkan mereka selama 40 tahun. Dalam masa sesak ini, mereka berpusing-pusing di padang pasir Sina. Padang pasir Sina antara Mesir dengan Palestin pada hari ini. Di situlah tempat mereka sesak selama 40 tahun. Dalam masa sesak itu Allah Ta'ala payungkan mereka dengan awan. Mereka tak panas sangat di padang pasir. Wa anzalna alaikumul manna was-salwa, dan kami turunkan kepada kamu al-manna was-salwa. Al-man ialah sejenis makanan yang turun macam air bor, macam air bor di waktu pagi, lekat pada daun-daun kayu, rasanya manis macam air madu. Ini al-man. Salwa sejenis burung. Burungnya bukan burung sita, besar macam burung sita, lebih kurangnya. Burung yang ditangkap mudah, yang rasanya sedap. Tuhan turunkan kepada mereka al-man. Al-man ni ada buku kitab tafsir, yang tafsir macam-macam, ada kata cair macam ada madu, ada kata pekak, ada. Ini ulama-ulama yang mengarang kitab di negeri masing-masing, yang tak ada hubungan di zaman itu. Pada hari ini boleh berhubung dengan mudah. Al-man masih turun di Iraq, masih turun di sebahagian Iran dan Turki. Ini al-man, dia antara sungai Furat dan Dijlah. Kawasan ini turun al-man. Sampai hari ini penduduk-penduduk di situ memungut al-man. Mereka tadah waktu pagi. Di mana tadah macam air madu lah. Rasanya manis, dicampur dengan tepung pula. Kalau pergi ke Mekah kita tengok dia putih, putih macam susu, dipekatkan, dicampur dengan tepung, dicampur dengan kacang, manis lagi, kuat manisnya. Ini alman, itu alman. Hak jual kedai obat ni bernama alman Melaka tu, mengarut nak jual obat, nak laku ke obat. Getah ni macam-macam. Alman ini ialah alman yang disebut dalam Al-Quranul Karim, yang kita kena faham. Ditafsir al-man setiap yang turun dari langit itu ulama-ulama yang tak tahu maklumat. Al-man ni masih turun lagi di Iraq. Ada makanan dia, iaitulah yang rasanya manis macam air madu. Dia beri pada Bani Israel. Was-salwa, dan salwa ialah burung yang lazat rasanya macam burung sita. Tempat kita burung sita. Salwa ni masih banyak di Mesir. Di pasar-pasar Mesir dijual. Tubuh dia beritik, warna kuning sikit beritik. Sita ni warna merah, beritik juga. Mungkinlah jenis dia juga, wallahu alam, kita tak tahu. Tuhan turunkan kepada Bani Israel al-manna was-salwa untuk menjadi makanan mereka, makanan yang lazat, makanan yang bermutu, yang berzat, untuk mereka berjalan di padang pasir. Kulu min tayyibati ma razaqnakum.
Makanlah kamu wahai Bani Israel daripada barang-barang yang baik yang telah kami rezekikan kepada kamu wahai Bani Israel. Walaupun Tuhan hukum mereka sesat selama 40 tahun, Tuhan beri rezeki dengan al-manna was-salwa. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka itu menzalimi kami. Bila mereka tak dengar suruhan kami, Tuhan kata kami suruh berjihad, mereka tak berjihad. Tunggu al-manna mikta tak ambuh kuah-kuah dah al-man. Kita akan baca ayat yang kemudian mitok timur batang, mitok bawang, mitok sayur, mitok ni kuah dah ni Tuhan. Ni tak bersyukur pada nikmat Allah, tak bersyukur pada nikmat Allah. Wa ma zalamuna, dan mereka tidak menzalimi kami. Tuhan kata kami tak ada apa-apa, mereka zalim, buat zalim diri mereka sendiri. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi mereka itu menzalimi, telah menzalimi diri mereka sendiri. Semua tu mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Minta nak tengok Tuhan, minta macam-macam. Tuhan beri dah nikmat pada mereka, selamatkan mereka, tolong mereka, tak syukur pada nikmat Allah. Mereka menzalimi diri mereka sendiri, zalimi diri mereka sendiri. Maka Tuhan hukumkan mereka di atas dunia sebelum dihukum pada hari akhirat. Sampai hari ni orang Yahudi ni tak syukur di atas nikmat Tuhan, dengan kekayaan, dengan cerdik, dengan bijak. Cerdik bijak tipu orang, kekayaan untuk hawa nafsu, untuk tindah orang. Ini perangai Bani Israel. Sampai hari ini mereka menzalimi diri mereka sendiri. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قيلا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 13 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Maksudnya, dan kenangkanlah, ingatlah ketika kami berfirman, yakni kepada Bani Israel, masuklah kamu ke bandar ini, yakni Baitul Maqdis. Kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai. Dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk merendah diri dan minta ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik. Kemudian orang-orang yang zalim penderhaka itu mengubah perkataan perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, menderhaka, jahat. Dan ingatlah
ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar, sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya dan mentimunnya, dan bawang putihnya dan kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar, kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sesudah sepatutnya mereka mendapat kemerkaan dari Allah, sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka mendurhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh. Ayat ini masih lagi mengesahkan kaum Bani Israel. Satu kaum yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang menakjubkan. Mereka diselamatkan daripada buruan Fir'aun. Dengan Allah menyelamatkan mereka dapat menyeberangi Laut Merah dengan mukjizat Nabi Musa yang kita baca dulu. Dipukul dengan tongkat, terbelah laut, dijadikan lorong-lorong, 12 lorong, mengikut jumlah kabilah kaum Bani Israel. Sebaik saat mereka selamat, Fir'aun dan bala tentera yang memburunya ditenggelamkan oleh Allah di hadapan mata mereka. Tiba-tiba lepas itu mereka sembah berhala, sembah patung lembu. Ini jahatnya Bani Israel. Sembah patung lembu. Nabi Musa tinggal hanya 40 hari saja, bukan lama sangat. Bukan lama sangat, 40 hari. Yang tipu di Samiri, sembah patung lembu. Allah Ta'ala hukumkan mereka, kita baca kisahnya, supaya mereka membunuh di antara satu sama lain. Hukuman Allah. Selepas itu, Allah Ta'ala ampunkan yang mati dan yang tak mati. Kemudian Allah Ta'ala suruh mereka berjihad, masuk ke Palestin untuk menentang kaum Jabarin. Kalau dulu Allah Ta'ala tolong dengan mukjizat, Fir'aun dan tentera ditenggelamkan. Sekarang mungkin pergi perang sendiri, lawan kaum Jabarin, masuk ke Palestin, negeri yang dibuka oleh Nabi Ibrahim AS, Nabi yang besar. Pergi berjihad, berperang. Allah Ta'ala akan tolong kamu. Tiba-tiba mereka tak mahu pergi berperang. Suruh Musa dengan Harun pergi. Beri Musa dengan Harun mungkin dua lah. Kami nak duduk sini, tak mau pergi. Ini perangan Bani Israel. Lalu Musa berdoa mengadu kepada Allah Ta'ala. Allah menyesatkan mereka selama 40 tahun di padang pasir. Sesak selama 40 tahun. Pusing. Pak Tula di semalam dulu Sinai. Dikenali dengan Sinak atau Sinai pada hari ini. Di situlah tempat mereka berpusing selama 40 tahun. Sehingga generasi yang awal, generasi yang tua mati. Naik generasi baru. Jadi baru naik. Hak zaman ni, hak saluran satu. Mati saluran satu naik hak saluran 5, hak 6 ni. Jadi saluran satu balik. Begitu. Kalau hak zaman ni. Jadi hak tua-tua ni dimatikan oleh Allah Ta'ala. Naik hak yang baru. Untuk yang menyambung perjuangan Islam. Yang baru ni pula buat akalan perangai pula. Wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada
wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah bila kami berkata kepada mereka, masuklah kamu ke negeri ini, ke negeri Baitul Maqdis. Setelah sesak selama 40 tahun, Nabi Musa, Nabi Harun meninggal dunia. Kemudian Nabi Yusha' bin Nun memimpin Bani Israel. Lalu Yusha' yang telah mentarbiah, mendidik pemuda-pemuda generasi baru berjuang masuk ke Palestin. Sebelum berperang, Yusha' memberi ucapan, yang ikut aku mereka yang ikhlas saja, yang tak ikhlas tak boleh ikut untuk masuk berperang. Orang yang isteri dia sedang mengandung, tunggu, ni tak boleh ikut. Dia ingat bening, tak boleh. Orang baru kahwin tak boleh pergi. Tengok, orang yang dia pera binatang, pera unta, pera lembu, pera kambing, kami duduk buting, duduk tengok kambing duduk buting, tak boleh. Hak rumah dak siap lagi, tak boleh, kata Yusha'. Rumah dak siap, duduk bimbang, pergi duduk tengok rumah aku dak siap lagi, dak siap lagi. Ini macam-macam. Tak boleh ikut. Akhirnya ikutlah jumlah yang dipilih oleh Yusha' bin Nun. Lalu mereka masuk berperang dengan kaum Jabarin. Berperang ni disebut dalam hadis yang sahih. Bila berperang sehingga siapa nak masuk maghrib. Lalu Nabi Yusha' berdoa pada Allah Ta'ala, minta ditahankan perjalanan matahari. Lalu ditahan perjalanan matahari. Kerana masa itu tak ada spotlight macam hari ini. Tak ada alat-alat canggih untuk kesan malam pada hari ini. Tuhan tahankan perjalanan matahari, siang ditahan, ditambah sehingga mereka dapat mengalahkan musuh. Setelah dikalahkan musuh, mengikut syariat mereka, syariat Bani Israel, mereka tidak boleh mengambil harta rampasan perang. Tak boleh. Kita syariat Muhammad SAW boleh ambil harta rampasan perang. Diambil, diserah dan dibahagi 5. 4/5 boleh kepada bala tentera yang terlibat. 1/5 serah kepada pihak yang berkenaan untuk beri kepada orang miskin, fakir, anak yatim dan urusan-urusan yang lain. Ini mengikut kaedah hukum syarak. Kaedah umat Nabi zaman dahulu, harta rampasan perang tak boleh ambil, kumpul setempat. Kena kumpul setempat. Kemudian Allah Ta'ala turunkan api dari langit. Makan api ini. Makan harta rampasan ini. Ini Tuhan tunjuk selalu zaman dulu. Lalu Yusha' mengarahkan supaya semua rampasan perang dikumpul. Turun api. Api turun, api duduk musim, tak makan harta yang betul apa ni. Yusha' kata ni ada yang khianat. Ada yang khianat, ada yang menyembunyikan harta rampasan perang. Ini ada. Lalu Yusha' memanggil ketua-ketua pasukan, bersalam. Pasukan yang anak buah dia khianat, lekat tangan pada Yusha'. Ni puakmu. Puakmu. Lalu dikeluarkan emas yang disembunyikan, dikumpul-kumpul emas tu besar kepala lembu. Banyaknya. Kepala lembu ni berat emas ni. Kena usung. Berat emas ni. Lalu Yusha' mengarahkan, campak dalam tu dan bakar. Barulah hangus. Setelah hangus semua sekali harta ni, Tuhan kata, udkhulu hadhil qaryah, masuk ke dalam Baitul Maqdis, masuk, fakulu minha haitsu syi'tum ragada, kamu boleh makan, bila masuk kamu makan rezeki Allah Ta'ala yang melimpah ruah di bandar ini, boleh makan halal pada kamu dengan cara yang baik. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah kamu ke dalam kota Baitul Maqdis dalam keadaan rokok, tunduk, menunjukkan tawaduk kepada Allah Ta'ala, sujud syukur, niat yang ikhlas. Wa qulu hittatun, dan katalah hittatun, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa kami, beristighfar, minta Tuhan ampunkan dosa. Naghfir lakum khatayakum, kami akan ampunkan dosa-dosa kamu. Ni Tuhan kata ni, Nabi menyampaikan perkataan Tuhan, kami akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambah pahala yang berlipat kali ganda pada orang yang buat baik. Ini firman Allah. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghaira alladhi qila lahum, tiba-tiba mereka yang jahat kalangan Bani Israel mengubah
kata-kata yang Tuhan ajar pada mereka. Tuhan sebut hittah, yang ni astaghfirullah, hittah. Mereka tukar pada hintah. Hintah mana gandung. Buat main. Hittah kepada hintah, gandung, kena makan ke darah saja. Buat main kata-kata Allah Ta'ala. Buat main. Tuhan kata sebut hittatun, ampunkan dosa kami. Hintatun. Gandung. Kita ke makan je. Ni ada hak buat kita pada juga macam ni. Jangan ingat ni. Ni Bani Israel. Makan. Hintatun. Qawlan ghaira alladhi qila lahum. Dengan kata yang lain pada Allah Ta'ala ajar pada mereka. Mereka mempermainkan kata-kata yang Allah Ta'ala turun. Dan Allah Ta'ala suruh masuk dalam keadaan rokok sujud, dia masuk kot punggung. Buat main-main. Masuk kot punggung. Mempersendakan perintah Allah Ta'ala. Fa'anzalna alaihim rijzan minas sama'. Lalu kami turunkan ke atas mereka hukuman dari langit. Tuhan turunkan bencana taun, wabak taun, menyebabkan mereka mati bergelempangan. Dikatakan 70,000 mati sakit taun. 70,000 mati sakit taun. Ini Tuhan hukum Bani Israel bima kanu yafsukun, dengan sebab apa yang mereka lakukan kejahatan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita kaum Bani Israel yang sangat jahat, yang sangat zalim. Allah Ta'ala tolong mereka dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salam, dengan perkara yang menakjubkan. Tiba-tiba mereka mempermain-mainkan perintah Allah Ta'ala, mempersenda-sendakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah Allah Ta'ala suruh berjihad, tak mau pergi. Allah Ta'ala hukum pergi berjihad, tipu pula tengah jalan pula. Allah Ta'ala suruh sebut istighfar, buat main-main dengan istighfar. Allah Ta'ala suruh rokok sujud, masuk kot punggung. Bukan rokok dan sujud. Mempersendakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita orang Islam tak begitu, umat Muhammad tidak begitu. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi ajak berjihad, mereka keluar berjihad. Walaupun jumlahnya 313 orang, musuh jumlahnya 1000, tidak undur. Khalid bin Walid dan Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Talib, 3,000 tentera menghadapi puluhan ribu tentera, tidak undur, sanggup mati. Ini orang Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak undur di medan perjuangan. Bukan sahaja zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, termasuk zaman mutaakhir ini pun orang Islam tidak menyerah kalah. Tak menyerah kalah. Tunduk dan rukuk pada Allah Ta'ala. Tapi rukuk pada lain pada Allah Ta'ala tidak. Seorang ulama, Syekh Abu Bakar Al-Baqillani. Abu Bakar Al-Baqillani, seorang ulama yang terkenal zaman kerajaan Islam, zaman dahulu, selepas zaman Abbasiyah lemah, di mana kerajaan Islam menghantar rombongan menghadap Raja Rom. Raja Rom ni raja Kristian. Raja Rom ada dia suruh orang rokok dia, nak mengadap dia rokok dia. Lalu sengaja dia suruh orang buat pitu rendah. Nak siapa ke sana tu dia buat pitu rendah. Kalau nak dia betul kena tunduk. Dia nak kena Syekh Abu Bakar Al-Baqillani, dia menjadi ketua rombongan. Bila siapa Syekh Abu Bakar Al-Baqillani tengok pitu rendah, nak suruh dia rokok, masuk kot punggung dulu. Masuk kot punggung dulu, ngundung berat duduk atas kursi kat raja duduk. Ni orang Islam, hebat kita orang Islam ni. Dan kisah yang terkenal Abu Bakar Al-Baqillani, yang menunjukkan keberanian sebagai seorang ulama yang menjadi wakil untuk menghadap Raja Rom. Kami orang Islam ni ada cara menghadapnya. Dia kata, kami maaflah kami menghadap gini cara kami menghadap. Dia jawab, ini orang Islam, kita ada maruah, ada harga diri, dan ada izzah, ada kemuliaan, tak takut kepada sesiapa. Lain dengan puak-puak Yahudi zaman dahulu. Ini istimewa kita orang Islam.
Wa idh istasqa Musa liqaumihi wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya 60. Ya, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya, lalu terpancuklah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa-apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya, dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar, kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan, dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemerdekaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka, dan mereka pula sentiasa menceroboh. Ayat-ayat ini masih lagi mengisahkan kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi, bangsa yang paling banyak dipilih nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Bangsa yang diberi kelebihan kerana mereka banyak raja-raja, pemimpin-pemimpin. Allah Ta'ala menolong mereka dengan tanda-tanda kebesaran yang banyak. Sebelum ini kita baca bagaimana Allah menurunkan al-manna was-salwa, makanan yang turun dari langit macam air embun yang rasanya manis. Alman rasanya manis. Orang jual obat tawar tu bukan man, nama nak jual obat je. Alman ialah yang turun macam air embun. Masih ada lagi di Iraq, di Iran, di selatan Turki. Di Mekah ada jual. Rupa dia putih dicampur dengan tepung. Manis, itu alman. Alman yang sebenar.
As-salwa. As-salwa ialah burung yang besar burung puyuh atau besar sikit. Macam burung sita kita. Tapi bukan burung sita. Yang rasanya lazat. Burung yang mudah ditangkap waktu siang hari. Rezeki yang Tuhan beri kepada Bani Israel. Bila mereka sudah ada makanan, mereka memerlukan air. Allah Ta'ala kurniakan air ketika mereka sesak selama 40 tahun di Padang Sinai. Wa idh sarqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'asaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah apabila Musa meminta air minum untuk kaumnya, lalu kami berfirman, wahai Musa, pukulkan tongkatmu pada batu. Pukul tongkat di batu, maka terpancar daripada 12 mata air mengikut 12 kabilah kaum Bani Israel, 12 keluarga. Anak-anak Nabi Yaqub 12 orang, 12 kabilah. Keluar mata air 12. Tiap-tiap kaum mengetahui tempat minum mereka. Makanlah kamu dan minumlah kamu dari rezeki Allah. Jangan kamu menyebarkan kejahatan di atas muka bumi. Ini perintah Allah. Setelah Allah Ta'ala sesakkan mereka 40 tahun, mereka diberi minum, diberi makan, makanan yang lazat. Minuman secara mukjizat. Bila mereka memerlukan air, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pukul tongkat dia pada batu. Ulama-ulama tafsir khilaf. Batu ni apa pula batu ni? Melawan ulama tafsir. Kerana Quran tidak menyebut batu tu di mana, apa batunya. Ada ulama mengatakan di mana saja tempat mereka berhenti nak air, Nabi Musa katok di tongkat. Keluar selalu 12 mata air. Di mana tempat batu itu? Pak berhenti. Satu riwayat mengatakan batu yang diambil dia Turi Saina. Turi Saina. Ada mengatakan panjangnya, lebarnya sejengkal, sejengkal lebih saja. Dibawa di atas lembu. Lembu jantan letak atas belakang. Ada ulama mengatakan batu tu besar, panjang lagi, berdepur, berserta lah, panjang, letak atas belakang lembu. Bila siapa nak minum air, ni mesti katok batu tu keluar 12 mata air. Ini mukjizat. Quran tak menyebut batu tu di mana. Itu cerita Israeliat. Disebut dalam hadis kisah Nabi Musa dengan batu juga. Ada orang mengatakan batunya ialah bila Nabi Musa disebut dalam hadis, kisah dalam hadis. Ini kisah dalam hadis. Bila mandi, Nabi Musa mengasingkan diri daripada orang ramai. Nabi Musa ada maruah, mandi jauh pada orang ramai. Kerana zaman dulu tak ada bilik air macam sekarang. Apalagi sesak di padang pasir. Nabi Musa mengasingkan diri pada orang ramai. Tiba-tiba Bani Israel mengatakan, pasal apa Musa ni dia lari jauh pada orang mandi, dia malu, batu dia buruk. Ni cerita Bani Israel. Mereka menghina Nabi Musa AS. Sebab tu Musa ni jauh pada orang sebab batu dia buruk. Takut orang nampak batu dia. Sampai begitu sekali ini Bani Israel punya kerja. Lalu mengikut riwayat hadisnya, Nabi Musa bila nak mandi letak pakaian di atas batu. Dan tu dia mandi telanjang lah, tak pakai kain sahang lah. Bahas pula makruh tak makruh, itu cerita lain. Itu kitab Jawi pula tu. Makruh tak makruh telanjang. Nabi Musa mandi dan letak pakaian di atas batu. Sudah mati, sudah mandi, nak ambil baju, batu lagi. Tuhan nak tunjukkan Nabi Musa tak buruk pada Bani Israel. Nabi Musa tidak cacat. Nabi Musa nak ambil batu menocak. Baju aku tu Musa tu.
kejut, melacak. Sehingga orang tengok dia tidak bau, tidak cacat, baru boleh ambil baju mereka tu. Ada ulama mengatakan batu itulah yang dibawa letak di atas belakang lembu, dan bila mereka dahaga ni Musa katak keluar dua belah mata air. Ini semua cerita, sebahagiannya Israeliat, sebahagiannya hadis. Quran tak sebut, ikut pandanglah batu apa-apa pun. Yang pentingnya ialah mukjizat Nabi Musa AS yang ditunjukkan kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, makanlah kamu apa yang Tuhan beri pada kamu. Alman, makanan yang lazat, yang manis macam air madu. As-salwa, burung yang lazat rasanya, yang memberi kesihatan kepada kamu. Makanan yang bernilai, yang mutunya tinggi. Ayat secara mukjizat. Wa in qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid. Ingatlah wahai Bani Israel, dan ingatlah wahai Bani Israel, bila kamu berkata kepada Musa, wahai Musa, kami tak sabar dengan makanan yang sama je. Pula tak sabar je, mulah dok mai alman Rasulullah sama hak tula. Mai hak tula apa benda ni? Tak syukur pada nikmat Allah SWT. Ini kaum Bani Israel. Dan sebab itu ma'aban Nabi SAW qad in akalahu in ahabbahu akalah wa in karihahu taraka. Nabi SAW tak pernah mencela makanan. Ini sifat Nabi kita, tak cela makanan. Kalau Nabi kenal, Nabi makan. Nabi tak kenal, Nabi tak makan. Tak kata makanan ni tak pakai, Nabi tidak cela makanan. Ini antara akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tak makan. Contohnya bila sahabat-sahabat menghidangkan dhab. Bila Khalid bin Walid dan rakan-rakan dia tangkap dhab. Dhab, lalu mereka panggang dhab, dia perut Nabi. Nabi kata, kulu fa in nafsi ta'afu, kulu fa innahu laysa min ardi qaumi. Nabi kata, kamu makanlah, kata Nabi. Aku tak nak makan. Natang ni tak ada negeri aku, kata Nabi. Aku tak rasa makanan ni, makanlah. Hadisnya menghalalkan tu, Nabi tak makan. Menghalalkan tu, Nabi tak makan. Orang Badui makan tu, Nabi tak makan. Boleh orang Melayu tu ni khasiat lebih pula. Ni Melayu pula, tak ada ke lain ke khasiat dia? Tak ada. Tu lah habis khasiatnya. Khasiat nombor satu, tenaga batin. Akhlak tak ada, iman tak ada apa asal tenaga batin tu ada. Ini perangai orang Melayu kita. Tu perangai Melayu. Tak ada mikir benda lain. Jadi Bani Israel jemu dengan makanan yang satu. Fad'u lana rabbaka yukhrijana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basariha. Lalu mereka berkata, wahai Musa, doa pada Tuhan kami. Doa untuk kami pada Tuhanmu. Doa pada kami pada Tuhanmu. Macam Tuhan Musa je, bukan Tuhan dia pula. Ini Bani Israel percaya pada kebendaan, pada Tuhan kita semua. Tuhan kita semualah. Ini ud'u lana rabbak, doa untuk kami pada Tuhanmu. Pada Tuhan kami lah, Tuhan kita semua. Kita alhamdulillah rabbil alamin bila kita sembahyang. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Tuhan kami, ini Tuhanmu Musa. Ini perangai pokok kaum Bani Israel. Ucapan pun tak ada. Wahai Musa, doa pada kami, pada Tuhanmu untuk kami. Yukhrijana mimma tunbitul ard, supaya keluarkan pada kami apa yang tumbuh di bumi. Min baqliha, daripada sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Buah dan maka alman asalwa. Minta bawa sayur-sayuran, iaitulah jenis daun, jenis sayur-sayur. Wa qithaiha, dan timu batang. Minta timu batang. Wa fumiha, dan fum. Fum ni kebanyakan ulama mengatakan sum, iaitulah bawang putih. Ada ulama mengatakan fum ni gandum. Gandum untuk buat roti. Ini khilaf ulama. Kebanyakan mengatakan bawang putih.
wa adasiha kacang dal, wa basaliha dan bawang merah bawang besar. Mitok sayur, mitok bawang, mitok timun. Mitok benda yang barang sangat, benda yang mutunya sangat rendah dibandingkan alman as-salwa yang Tuhan turunkan kepada mereka. Mitok benda begini, betapa tak bersyukurnya kaum Bani Israel pernikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kata Nabi Musa, adakah kamu minta tukar dengan yang kurang mutunya daripada yang lebih baik? Tuhan beri padamu makanan yang lebih baik, meminta makanan yang kurang mutunya. Tuhan beri alman as-salwa, makanan yang lazat, makanan yang bertenaga, makanan yang berzat, yang menguatkan tenaga kamu nak berjalan. Minta sayur, minta bawang putih, minta timun batang, minta bawang besar, bawang merah. Wahai Bani Israel, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ihbitu misran, pergi ke Misran, ke bandar. Misran, ada ulama qiraat membaca misran, ada bacaan ihbitu misra fa inna lakum, dengan tidak membaca dua baris. Kalau baca misran, mana-mana bandar. Kalau Misra, Mesir, balik ke Mesir pula, tempat Fir'aun. Dua-dua tu boleh berlaku. Kalau nak kerah, balik ke Mesir mula lah, kat Fir'aun tu. Tu dengan bahasa yang kasarnya. Ataupun pergi mana-mana bandar, boleh dibaca dengan dua bacaan. Ihbitu misra fa inna lakum, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Pergi ke bandar, bagi kamu apa yang meminta. Kalau mu nak timun batang, nak sayur, nak kacang dal, nak bawang putih, nak bawang besar, bawang merah, pergi bandar. Pergi bandar. Wadribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Lalu dihukumkan ke atas mereka dengan kehinaan dan kepapaan. Allah Ta'ala balakan mereka dengan kehinaan dan kepapaan. Kehinaan dan kepapaan. Macam mana kehinaan? Tak ada negara. Dihalau. Lepas dihalau, tak ada negara. Sekarang ni bawa balik ke Israel semula. Itu tanda akhir zaman. Balik ke Israel pun untuk ke Palestin, namakan Israel untuk dikuburkan di situ di akhir zaman. Jumlah mereka pada hari ini 20 juta aja. Bukan ramah. Yahudi ni 20 juta seluruh dunia. 20 juta. Pasal apa orang Islam 1.3 bilion orang Islam tak orang nak lawan 20 juta? Dah kita orang Islam bodoh dah ikut Islam. Orang Islam tak ikut Islam, duk balas sama sendiri. Orang Yahudi 20 juta saja. Mereka dikukum Allah Ta'ala az-zillah, kehinaan, wal maskanah, dan kepapaan. Macam mana mereka papa? Menguasai bank dunia. Mereka kuasai bank dunia, mereka kuasai media, kuasai internet, kuasai Facebook, kuasai segala-galanya di bawah penguasaan mereka. Kumpulkan kekayaan. Macam mana papa? Papa tak puas semua. Tak puas semua. Boleh bilion, boleh triliun, boleh apa bilion pun tak puas. Dalam keadaan kepapaan semata. Tak puas hati. Tak puas hati dalam keadaan kepapaan. Kita saksikan kepapaan ni dalam keadaan yang berhajat semua. Boleh banyak mana pun tak puas, berhajat semua. Ini manusia yang tidak syukur. Yang tak syukur, berhajat semua. Ini seksa hidup atas dunia. Ada orang sikit dia boleh, tapi bersyukur pada nikmat Allah Ta'ala. Bahagia dia. Bahagia. Tidur patah je. Tidur patah je, tidur atas perahu je. Mimpi makan sedap. Makan sedap. Tidur dalam istana, mimpinya kejar rimah, nak lari pula. Allah seksanya. Ini dia. Ini. Kena faham. Sentiasa dalam kesusahan. Kaum Bani Israel az-zillah, kehinaan, wal maskanah, dan kepapaan. Wa ba'u bi ghadabin min Allah. Mereka ditimpa bencana kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa?
Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, sebab mereka mengkufur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini sama ada mukjizat Allah. Allah Taala tunjukkan mukjizat. Antaranya al-man as-salwa yang turun dari langit. Matahari 12 terpancar daripada batu. Macam-macam mukjizat Tuhan tunjuk pada mereka. Tongkat Nabi Musa, mukjizat yang hebat. Tunjuk hadapan mereka. Mereka tak beriman dengan sepenuhnya. Ataupun ayat-ayat dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ada hukum hudud, ada hukum qisas. Mereka pindah hukum hudud, hukum qisas, buat hukum lain. Kenapa? Kerana orang kaya, orang besar, raja-raja, pemimpin mengerjakan maksiat. Mereka ubah hukum hudud, buat hukum lain. Kita orang Islam pun apa kurangnya, tumpang juga macam Yahudi juga. Buat hukum lain. Hukum semayang, hukum haji, hukum umrah je kuat. Hukum semayang, hukum haji, hukum umrah kuat pergi. Tapi hukum hudud, hukum qisas tak apa sungguh. Seolah-olah tak penting mana. Hukum mengharamkan riba tak penting mana. Ini mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq, dan mereka bunuh nabi-nabi. Nabi-nabi dibunuhnya dengan cara yang tidak sebenar. Apa salah nabi-nabi? Nabi-nabi mendakwahkan mereka, mengajak mereka kepada Islam. Termasuk ulama-ulama yang menyambung perjuangan Nabi, kalangan Bani Israel. Ramai yang dibunuh. Dibunuhnya nabi-nabi, dibunuhnya ulama-ulama. Ini negara Islam ada juga macam ni. Negara ini Bangladesh, bunuh ulama-ulama. Bangladesh, bunuh ulama-ulama. Ada lagi negeri lain, negeri Arab, yang bunuh ulama-ulama. Sebab kita tak dapat tangga bunuh lagi. Negeri Arab, di negeri-negeri benua India, bunuh ulama-ulama. Ini nabi-nabi dah tak ada. Orang Yahudi bunuh nabi-nabi dan bunuh ulama bighairil haq, dengan cara yang tidak sebenar. Padahal mereka membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Suruh ikut perintah Allah, tinggal larangan dia. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sebab berlaku demikian ialah dengan sebab mereka itu derhaka melawan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu ya'tadun, dan mereka itu melampaui batas. Batas apa? Batas Allah Subhanahu wa taala. Ni dah orang ikut Islam dia kata melampau pula. Orang yang tegakkan Islam mereka kata melampau. Yang lawan Islam tak melampau. Allah Ta'ala menegahkan yang melampau ialah yang melampau, yang melanggar sempadan Allah Subhanahu wa taala. Halal dan haram, ini sempadan Allah Ta'ala. Dia langgarnya, dia lawannya. Ini yang melampau. Ini adalah antara perangai Bani Israel menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.